Bismillahirrahmanirrahim. Kami daripada kumpulan 5 akan membuat pembentangan mengenai kajian kami, iaitu kesedaran murid tingkatan 4 kepada hubungan antara Al-Quran dan ilmu astronomi. Penggiliran pembentangan kami adalah mengikut senarai nama di bawah. Pengenalan. Umumnya tajuk jurnal artikel kami adalah berkenaan dengan kesedaran murid terhadap hubungan di antara Al-Quran dan ilmu astronomi. Jadi saya akan terangkan serba sedikit berkenaan dengan pengenalan. Jadi terdapat beberapa perkara penting yang akan ditekankan di dalam pengenalan, di mana kita akan melihat kedudukan Al-Quran dan keterkaitannya dengan ilmu sains ataupun lebih spesifik lagi kepada ilmu astronomi. Jadi yang pertamanya kita melihat Al-Quran adalah sebuah mukjizat yang teragung, di mana tidak ada manusia ataupun mana-mana makhluk yang mampu meniru ataupun menandingi maupun menyaingi Al-Quran, di mana Allah telah berjanji akan mengekalkan kesahihan ataupun kesucian Al-Quran sehingga kiamat. Tidak ada mana-mana makhluk yang mampu mengubahnya. Dan yang kedua, kita melihat di mana Al-Quran adalah sebuah kitab yang syumul ataupun kitab yang lengkap, kitab yang memberi petunjuk kepada manusia dan memberi penjelas kepada petunjuk serta pembezaan di antara perkara yang hak dan batil. Dan jika kita lihat dengan lebih mendalam dari sudut isi kandungannya, kita sudah dapat melihat di mana isi kandungan Al-Quran telah mencakupi seluruh aspek kehidupan manusia. Dan benarlah jika ia dikatakan sebuah kitab yang lengkap. Jadi yang ketiga, kita dapat lihat di mana kita ingin mendatangkan pendekatan sains, kita akan membawakan pendekatan sains dalam kita nak membenarkan perkara-perkara yang berkaitan dengan agama. Fungsi sains adalah bertujuan untuk membenarkan perkara-perkara yang telah termaktub di dalam Al-Quran. Jadi secara tidak langsung ianya dapat menimbulkan rasa kagum, rasa takjub kepada kebesaran Allah dan meyakinkan lagi seluruh umat Nabi Muhammad akan kebenaran Al-Quran. Dan yang terakhir adalah kajian ini adalah untuk mengkaji sebenarnya ilmu sains yang lebih bersifat relatif dan mengkaji Al-Quran yang lebih bersifat mutlak, di mana kita melihat sains adalah sesuatu ilmu yang juga penting, di mana sains tanpa agama adalah buta dan agama tanpa sains adalah cacat. Jadi kita melihat kedua-duanya adalah saling melengkapi dalam usaha ke arah untuk mentauhidkan diri kepada Allah. Maka jelaslah bahawa kita dapat lihat di mana Al-Quran adalah sebuah kitab suci yang lengkap, sebuah kitab yang sempurna mencakupi seluruh kehidupan manusia, alam semesta dan mempunyai keluasan ilmu di dunia maupun akhirat. Ilmu dunia seperti ilmu sains, ilmu astronomi, ilmu geografi, ilmu ekonomi dan sebagainya. Sebagai buktinya, terdapat pelbagai ayat-ayat isyarat sains di dalam Al-Quran, seperti angkasa tiada oksigen pada surah Al-An'am ayat 125, proses kacukan tumbuhan pada surah Al-Hijr ayat 22, dan berkaitan dengan cahaya dan sinar dalam surah Yunus ayat 5. Begitulah sedikit sebanyak ilmu-ilmu berkaitan dengan ilmu biologi yang terdapat di dalam Al-Quran. Namun demikian, perbahasan yang akan kita ketengahkan lagi dalam kajian ini adalah berkenaan dengan bagaimana hubung jalin ataupun integrasi ataupun kesepaduan di antara ilmu yang terdapat dalam Al-Quran ataupun lebih jelas dikenal pasti sebagai ilmu falsafah Islam dihubung jalinkan dengan ilmu astronomi, dan pendekatan ini digunakan di sekolah dalam usaha untuk merungkai penerokaan bidang sains yang terdapat di dalam Al-Quran. Jadi salah satu bidang yang kita lihat menarik untuk diketengahkan iaitu berhubung dengan ilmu astronomi, di mana kalau kita lihat pelajar menengah bawah, pelajar akan mempelajari bidang ilmu astronomi dengan lebih mendalam dalam subjek sains, manakala di dalam subjek pendidikan Islam juga ada menyentuh berkenaan dengan ilmu astronomi ataupun ilmu falak.
Oleh yang demikian, kami melihat mekanisme ini boleh dilaksanakan di peringkat sekolah agar pelajar lebih terdedah dengan metod pembelajaran agar dapat melatih akal fikiran mereka untuk berfikir lebih terbuka, berfikir lebih kritis, sistematik dan saintifik. Jadi dapat disimpulkan bahawa sebagai pengenalan kita akan menghubung jalinkan ataupun melakukan integrasi, proses integrasi di antara ilmu yang terdapat dalam falsafah Islam, khususnya berkaitan dengan Al-Quran, dan kita nak integrasikan dengan ilmu astronomi. Dan proses ini adalah satu proses yang akan memberi kesan positif kepada minda pelajar dalam usaha kita nak merungkai persoalan, mencari rasional kepada setiap apa yang diciptakan hingga menemukan titik kebenaran ataupun hakikat yang sebenar. Jadi kita dapat lihat juga bagaimana kepentingan ilmu astronomi itu dapat membantu pelajar dalam meyakini kebenaran kitab suci Al-Quran dan memanfaatkan akal yang diberikan oleh Allah dan menjadi salah satu daripada golongan yang dikenali sebagai golongan ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Sari Artilah binti Sahar, nombor matrik 220614. InsyaAllah pada kesempatan ini saya ingin berkongsi maklumat mengenai pembahagian tugasan saya, iaitu berkaitan perkembangan astronomi di Malaysia. Kita masuk topik yang pertama, iaitu sejarah kewujudan astronomi di Tanah Melayu. Maklumat yang saya perolehi daripada hasil tulisan Aizan Khadijah yang memetik hasil daripada kajian Andrea Atri mengatakan pada awalnya kedatangan ilmu astronomi ke alam dunia Melayu berpunca oleh agama Buddha dan Hindu dan dibuktikan dengan kewujudan Borobudur di Jawa. Menurut Aizan Khadijah juga, lepas kedatangan Islam ke alam Melayu, banyak ulama yang mempelajari ilmu telah mengembangkan Islam dengan membawa keperluan falak dalam kehidupan seperti penentuan arah kiblat dan penentuan waktu-waktu salat di Malaysia. Manakala dalam ikhtiar hidup seperti ilmu pelayaran, pengukuran, penentuan waktu serta takwim yang lebih sistematik juga diperlukan. Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa kedatangan dan perkembangan ilmu falak di Malaysia atau di Tanah Melayu adalah serentak dengan kedatangan Islam pada ketika itu. Topik yang kedua ialah maklumat berkaitan bukti dan peninggalan sejarah mengenai kewujudan astronomi di Malaysia. Berdasarkan jurnal daripada Aizan dan Khadijah 2015 yang telah merujuk buku karangan oleh Syed Nakib Al-Attas, The Correct Date of the Terengganu Inscription Friday, berkenaan bukti yang jelas yang boleh dilihat bermulanya awalnya Islam bertapak dengan penggunaan takwim hijrah di Tanah Melayu melalui peninggalan monumen batu bersurat di Terengganu sebagai bukti. Batu bersurat tersebut terdapat catatan yang berkaitan dengan penggunaan tahun Hijri, iaitu Jumaat 22 Februari 1303 Masihi bersamaan Rejab 702 Hijrah. Selain itu, bukti sejarah yang lain adalah batu nisan makam para sultan seperti batu nisan makam Sultan Muzaffar Shah di Kampung Langgar, Lembah Bujang, Merbuk di Kedah. Di samping itu, di dalam buku Takwim Hijri, isu dan pengurusan oleh Muhammad Syukri dan Syahir 2016 telah menyatakan satu kisah menarik yang dikongsikan oleh Nur Azam 2004 ialah mengenai penentuan pemilihan tarikh kemerdekaan oleh Syekh Abdullah Fahim, dan tarikh 31 Ogos 1957 telah dipilih sebagai tarikh hari kemerdekaan setelah diusulkan beliau selepas mengambil kira kedudukan dan perjalanan buruh sebagai pedoman dan menyatakan tarikh tersebut sebagai tarikh yang baik dalam tahun tersebut. Subtopik yang ketiga ialah ulama yang memperkenalkan ilmu astronomi di Malaysia. Antara yang terkenal dalam mengembangkan astronomi Islam di dunia Melayu Indonesia Malaysia ialah Syekh Tahir Jalaluddin Al-Azhari. Beliau ini memberi sumbangan terbesar akan kewujudan ilmu astronomi di Malaysia, dan sebagai bukti telah didirikan pusat falak Syekh Tahir Jalaluddin di Pulau Pinang. Di dalam hasil penulisan beliau banyak melakukan pembaharuan dari segi pengiraan dan data-data falak dengan mengikuti cara dan kaedah yang digunakan oleh bangsa Eropah pada ketika itu, dan dapat dilihat dalam dua kitab beliau, iaitu kitab Perkiraan pada Penentukan Waktu yang 5 dan Hala Kiblat dengan Logaritma. Antara tokoh lain adalah Tuan Haji Muhammad Khair bin Haji Muhammad Taib yang juga merupakan murid kepada Syekh Tahir, dan beliau merupakan salah seorang yang berjasa dalam mengasaskan Persatuan Falak Syar'i di Malaysia. Subtopik keempat
ialah perkembangan terkini astronomi di Malaysia dari segi pendidikan. Ianya bermula pada tahun 1981 apabila Tuan Haji Muhammad Khair yang menjadi kaki tangan jemputan di Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Pada ketika itu, pengajian ilmu astronomi falak menjadi satu subjek khusus dan seterusnya tertubuhnya unit falak di Jabatan Syariah Fakulti Pengajian Islam di UKM. Antara universiti di Malaysia yang menyediakan dan menggalakkan pendidikan, pelatihan, pameran dan seminar dalam bidang subjek astronomi atau falak adalah Universiti Malaya di Jabatan Fiqh dan Usul Akademi Pengajian Islam yang mengadakan program khas falak syar'i yang berusaha memadukan antara falak syar'i dan falak ilmi. Terdapat ramai tokoh yang memiliki perhatian dalam bidang astronomi Islam di Malaysia, antaranya ialah Prof. Madya Dr. Baharuddin Zainal yang merupakan antara tenaga profesional pakar astronomi Islam dan penggerak yang menyebarkan ilmu falak pada masa kini, khususnya di Universiti Malaya dan Universiti Darul Iman iaitu UNIZA. Profesor Dr. Muhammad Zamri yang sentiasa menjadi rujukan pihak Jabatan Kemajuan Malaysia JAKIM, Jabatan Mufti Selangor dan Jabatan Mufti Negeri Sembilan dalam seminar-seminar dan kursus-kursus teleskop dan ilmu astronomi kepada kaki tangan dan pelajar sekolah sejak 2 dekad lalu sehingga kini. Sekian itu sahaja perkongsian daripada saya. Saya teruskan dengan rakan saya yang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ahli daripada kumpulan 5 akan membentangkan perspektif falsafah terhadap ilmu astronomi. Nama saya Muhammad Fatih Hisham bin Ishaq. Okey. Ilmu astronomi Islam atau lebih dikenali sebagai ilmu falak merupakan satu cabang ilmu sains yang sering dikaitkan dengan matahari, bulan dan bintang. Ilmu falak sememangnya mempunyai peranan dan sumbangan yang besar terhadap umat Islam, khususnya dalam penentuan arah kiblat, itu waktu solat, dan juga kalender Islam, itu takwim hijrah. Ilmu astronomi Islam ataupun ilmu falak amat sinonim dengan pembangunan balai cerap, iaitu digunakan untuk contoh pada bulan Ramadan untuk melihat anak bulan, untuk menentukan bila umat Islam akan mula berpuasa. Antara satu balai ini digunakan pada zaman pertengahan Islam, iaitu Nizam al-Mulk Umar al-Khayyam, iaitu seorang yang ditugaskan untuk memperbaharui sistem kalender pada ketika itu, sehingga menghasilkan suatu sistem baharu yang dinamakan kalender Jalali. Penciptaan alam semesta adalah salah satu tanda kebesaran dan juga kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Alam semesta adalah ruang yang di dalamnya terdapat kehidupan biotik dan abiotik serta segala macam kejadian alam yang boleh diungkapkan dalam masa sama yang tidak dapat diungkapkan oleh manusia. Jadi manusia akan mengkaji, iaitu saintis, tentang alam semesta. Sistem alam semesta yang terdiri daripada proses penciptaan alam semesta, putaran objek di alam semesta dan lintasan, iaitu lintasan planet orbit. Pada tahun antara 70 ke 147 Masehi, terdapat seorang ahli astronomi, saintis, iaitu Ptolemy, yang mengemukakan teori yang dipanggil geosentrik, yang mencadangkan bahawa pusat sistem suria iaitu bumi.
Teori ini mencadangkan bahawa pusat sistem suria iaitu bumi, semua planet dan benda dan planet lain, semua planet dan termasuk matahari bergerak mengikut orbit mengelilingi bumi. Tetapi pada tahun antara 1473 ke 1543 Masihi, seorang saintis yang bernama Copernicus mengemukakan teori heliocentricity bahawa yang mencadangkan pusat sistem suria iaitu matahari, bukannya bumi. Semua planet dan juga angkasa lain termasuk bumi bergerak dalam orbitnya mengelilingi matahari. So, bercanggah dengan pendapat yang sebelum ini. Tetapi sebenarnya saintis Yunani dan juga Islam kuno telah pun menghasilkan teori ini sebelum saintis ini. Tetapi di Copernicus mengambil informasi daripada kajian yang terdahulu yang diubah sesuai. Teori ini juga dikuatkan oleh Kepler dan juga Galileo yang hidup antara 1568 kepada 1630 Masihi. Apa yang dinyatakan oleh Kepler, setiap planet bergerak dalam laluan elips, matahari berada pada satu fokus. Kawasan poin nombor 2, kawasan yang disapu pada masa yang sama, selang atas sesama. Poin nombor 3, tempoh seri 4 sama planet adalah berkadar dengan buah protein dari matahari. Teleskop yang ditemui Galileo terusnya mengatakan bahawa matahari adalah pusat alam semesta. Dan juga antara kajian lain yang ditemui ialah teori Big Bang, iaitu semesta bermulanya semesta sangat panas, meletup dan mengembang sehingga sekarang. Penyelidik menyatakan anggaran suhu letupan pada 0.0001 saat menjadikan 1 trilion Kelvin. Firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 30 yang berbunyi, dan apakah orang-orang yang kafir itu tidak mengetahui bahawa langit dan bumi itu kedua-duanya adalah satu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, mereka berdua, dan dari air kami jadikan segala yang hidup, maka mengapa mereka tidak juga beriman. Itu sahaja daripada saya, Muhammad Fadli Hisham. Seterusnya akan bahagian lain akan dibentangkan oleh ahli kumpulan 5 yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabiha binti Wan Umar 22025586 akan menceritakan mengenai bahagian saya di dalam esai Falsafat Islam, iaitu dalil Al-Quran terhadap ilmu astronomi. Istilah astronomi berasal daripada bahasa Yunani bererti bintang. Dalam bahasa Inggeris, ia disebut astronomi yang bermaksud ilmu tentang matahari, bulan, bintang dan planet-planet lain. Menurut Asfahani 1972 di dalam Mu'jam Mufradat Al-Faz Al-Quran, perkataan astronomi dalam bahasa Arab disebut al-ilmu al-falak atau al-im al-falak at-tabi'in, bererti ilmu fenomena astronomi. Perkataan al-falak bererti perjalanan bintang atau pergerakan bintang. Oleh itu, Ahmad berkata ilmu falak atau astronomi ialah suatu bidang tentang perjalanan, pergerakan dan agihan bintang-bintang dan cakrawala atau planet-planet yang lain.
Berhubung dengan Al-Quran pula, objek-objek yang berkaitan dengan astronomi juga banyak diperbincangkan seperti penjelasan tentang matahari, bulan, bintang dan planet lainnya. Apabila dikaji dengan diteliti ayat-ayat tersebut, ia dapat membentuk prinsip falsafah sains Al-Quran tentang ilmu falak atau ilmu astronomi. Seterusnya adalah dalil berkaitan astronomi yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang pertama, peredaran matahari. Sifat peredaran matahari bagi matahari dan bulan adalah husban yang membawa maksud perkiraan hari, bulan dan juga tahun, seperti yang dinyatakan dalam surah Ar-Rahman ayat 5, firman Allah SWT, Asy-Syamsu wal Qamar bihusban. Berdasarkan tafsir Al-Munir, ayat ini dijelaskan lagi bahawa matahari dan bulan beredar mengikut sebuah perhitungan yang sangat cermat, tepat dan terukur. Bahkan kedua-duanya tidak terkeluar dari garis dan tempat edar masing-masing. Hal ini telah menyebabkan manusia mendapat petunjuk berkaitan perubahan musim, perhitungan bulan dan tahun, musim pertanian, masa umur manusia serta memberi manfaat kepada haiwan dan tumbuhan. Yang kedua pula, peredaran bulan dan fasa-fasanya. Fenomena fasa-fasa bulan ini dikenali dengan manazil qamar, iaitu bulan berputar mengelilingi bumi pada paksinya. Sebahagian bulan yang kita dapat lihat adalah pantulan cahaya matahari yang diterima bulan. Perkara ini dinyatakan dalam surah Yunus ayat 5, firman Allah SWT, iaitu berdasarkan tafsir Al-Munir, manazil qamar ini sangat berguna bagi perhitungan waktu untuk mengetahui tahun, siang dan malam 4 musim serta menetapkan waktu untuk ibadah, solat, haji, puasa, zakat dan muamalat akad-akad. Seterusnya adalah sumber cahaya dari matahari dan bulan. Dalam Al-Quran, perkataan siraj yang bermaksud pelita disifatkan pada matahari, manakala bulan digambarkan oleh perkataan munir yang bermaksud sesuatu yang mampu memberikan nur atau cahaya. Perkataan ini telah menunjukkan perbezaan ciri fizikal matahari dan bulan. Perkara ini dinyatakan dalam surah Nuh ayat 16. Menurut Az-Zurhaili 2011, Allah menciptakan bulan sebagai cahaya yang tidak panas dan menyinari di langit dunia, manakala matahari sebagai lampu yang menerangi penduduk bumi dan memanaskan supaya dapat bekerja dan beraktiviti demi kehidupan mereka. Yang keempat pula, sumber cahaya bintang. Bintang disebut dalam Al-Quran dengan pelbagai lafaz, antaranya qawakib, buruj, nujum dan masabih. Lafaz qawakib di dalam Al-Quran bawa maksud bintang, dan lafaz ini sering kali digunakan untuk menggambarkan bintang yang ada di dalam minda atau idea seseorang. Firman Allah SWT dalam surah As-Saffat ayat 6 dan surah Al-Fusilat ayat 41. Adapun lafaz masabih adalah merujuk kepada sifat bintang, iaitu bersinar. Bintang mengeluarkan cahaya dan habanya sendiri hasil dari proses nuklear di terasnya. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya kita lihat kepada kaedah kajian. Kaedah kajian yang digunakan dalam mengetahui tahap peratusan murid yang sedar akan kewujudan ilmu astronomi dalam Al-Quran adalah dengan menggunakan kaedah kuantitatif, iaitu dengan tinjauan melalui borang soal sidik. Borang soal sidik ini diberikan kepada murid dalam bentuk soft copy, iaitu dengan menggunakan medium Google Form. Apabila diedarkan, kemudian Google Form ini diedarkan kepada 97 orang murid tingkatan 4. Daripada jumlah keseluruhan murid yang mengambil bahagian, hanya 32 murid yang memberi maklum balas kepada kami. Kami tidak mendapat maklum balas sepenuhnya walaupun telah membuat follow up dengan responden kerana kesedukan masa untuk melengkapkan tinjauan ini, dan selain itu hari ini juga disebabkan kekangan keadaan semasa yang membantukan sedikit dapatan kajian. Ditambah juga terdapat murid yang menghadapi masalah peranti
seperti tiada hubungan internet dan lain-lain. Antara soalan-soalan yang ditanya kepada murid adalah berkaitan adalah untuk melihat kesedaran murid-murid tingkatan 4 terhadap kewujudan ilmu astronomi di dalam Al-Quran. Antara soalan yang menjadi kayu ukur kepada tahap kesedaran mereka adalah yang pertama, adakah anda mengetahui berkenaan dengan ilmu astronomi? Yang kedua, adakah anda sedar atau tahu ada ayat Al-Quran yang menyatakan dan menceritakan tentang ilmu astronomi? Dan yang ketiga, adakah anda mengetahui ilmu astronomi di dalam Islam dikenali sebagai apa? Jadi berdasarkan 3 soalan ini, kami rasakan cukup untuk membuat kesimpulan sama ada murid-murid ini sedar atau tidak tentang kewujudan ilmu astronomi dalam Al-Quran. Soalan selebihnya adalah lebih bersifat kepada penjelasan terhadap ketiga-tiga soalan ini. Okey, kemudian kita lihat kepada hasil kajian. Hasil kajian yang pertama adalah berkaitan soalan yang pertama, iaitu adakah anda mengetahui berkenaan dengan ilmu astronomi? Mendapati bahawa 62.5% daripada bilangan murid, iaitu 20 orang murid, mengetahui berkenaan dengan ilmu astronomi. Okey, yang kedua, berkaitan dengan soalan yang kedua, iaitu adakah anda sedar atau tahu ada ayat Al-Quran yang menyatakan dan menceritakan tentang ilmu astronomi? Dan kami mendapati bahawa sebanyak 78.1% bilangan murid, iaitu 25 orang murid yang tahu dan sedar akan kewujudan ilmu astronomi dalam Al-Quran. Dan soalan yang ketiga, iaitu untuk mengetahui tahap pemahaman murid kepada penamaan ilmu astronomi yang terkandung di dalam Al-Quran. Daripada soalan ini telah menunjukkan bahawa sebanyak 68.8% murid, iaitu bersamaan dengan 22 orang murid, mengetahui nama ilmu astronomi yang digunakan dalam Al-Quran. Okey, seterusnya kita bergerak kepada diskusi di mana keputusan daripada hasil tinjauan yang dilakukan seperti dinyatakan di dalam bahagian hasil kajian menunjukkan bilangan murid yang cakna terhadap kewujudan ilmu astronomi dan ilmunya di dalam Al-Quran melebihi separuh daripada bilangan jumlah maklum balas yang diterima. Hal ini merupakan satu keputusan yang memberangsangkan walaupun harapan yang diletakkan kepada tahap kesedaran murid akan kewujudan ilmu astronomi di dalam Al-Quran melebihi 80%. Hasil keputusan ini menunjukkan bilangan murid yang tinggi dalam menyedari akan ilmu astronomi dalam Al-Quran. Alhamdulillah. Seterusnya, berdasarkan keputusan ini juga dapat disimpulkan bahawa murid-murid tingkatan 4 ini peka akan kandungan Al-Quran serta melihat kepada tadabbur dan terjemahan Al-Quran. Hal ini kerana tanpa melihat kepada tadabbur dan terjemahan Al-Quran, mereka tidak mungkin mampu mengetahui kepada kandungan yang dibaca. Hal ini jelas menunjukkan bahawa murid-murid ini menelaah Al-Quran bukan sahaja dari segi bacaan, malah juga kandungannya. Seterusnya, keputusan ini juga telah menunjukkan bahawa pembelajaran pendidikan Islam yang telah disampaikan oleh guru-guru di sekolah bermula pada tingkatan 1 hingga tingkatan 3 telah berjaya dalam menerapkan kesedaran ini dalam kalangan murid tingkatan 4 ini. Hal ini kerana sepanjang pendidikan Islam bermula dari tingkatan 1 hingga tingkatan 3 banyak menekankan aspek kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap alam semesta. Antara contoh topik yang menyentuh kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam subjek PAI pendidikan Islam tingkatan 1 sehingga tingkatan 3 adalah seperti berikut. Tingkatan 1, topik berkaitan yang murid telah pelajari adalah yang pertama, Maha Suci Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah Allah Subhanahu Wa Taala penguasa mutlak. Tingkatan 2 pula adalah yang pertama, luasnya kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir iaitu pada tingkatan 3 mereka telah mempelajari topik Allah Maha Kaya, murnia rezeki. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama, dapat kami lihat di sini bahawa Al-Quran merupakan sebuah kitab suci yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Seterusnya berkekalan untuk umatnya sehingga ke akhirat. Al-Quran juga bersifat syumul atau lengkap, melengkapi setiap aspek ilmu yang terdapat di dunia ini dan juga ilmu tentang alam gaib. Seterusnya yang kedua, jika dilihat kepada kajian-kajian yang telah dijalankan ke atas kandungan serta mukjizat Al-Quran ini, terdapat banyak sekali
sekali penemuan yang sering dikaitkan dengan ilmu sains. Sebuah kitab yang telah wujud pada 1400 tahun yang lalu tetapi memiliki ilmu sains yang serba moden dan kehadapan beribu-ribu tahun menunjukkan betapa hebatnya Al-Quran. Apabila menyentuh ilmu sains dan Al-Quran, tidak dapat dipisahkan juga dengan ilmu astronomi yang terkandung dalam Al-Quran. Dan yang terakhir sekali adalah sebagai seorang Muslim, mahu atau tidak kita hendaklah cakna dan peka terhadap kandungan Al-Quran seperti wujudnya ilmu astronomi dalam Al-Quran. Itu sahaja daripada kami semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.